Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah di luar sana? Alhamdulillah, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah di luar sana sihat walafiat, banyak rezeki dan dipermudahkan segala urusan dan sentiasa mendapat redha Allah. Ya, anak-anak semua, kita hidup di dunia ini berbagai-bagai ujian yang kita lalui kerana dunia ini adalah tempat ujian. Jika sekiranya ahli keluarga, anak-anak di luar sana ada yang tak sihat, ada yang sakit, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah kerana Allah adalah sebaik-baik penyembuh dan Allah sentiasa mengkabulkan doa makhluknya. Cuma kita kena banyak bersabar di dalam menempuh segala ujian di atas muka bumi ini, ya anak-anak. Jadi tanpa melengahkan masa, seperti biasa ya anak-anak, setiap minggu Mak Jah sebenarnya sangat teruja, sangat seronok berkongsi cerita dengan anak-anak di luar sana kerana komen-komen anak-anak di luar sana sangat membuatkan Mak Jah rasa bangga dan teruja kerana semuanya memberi support yang begitu baik kepada Mak Jah. Alhamdulillah, dalam usia yang begini tak ada apa yang Mak Jah boleh berikan kepada anak-anak selain daripada berkongsi cerita, pengalaman. Jadi anak-anak di mana yang baik boleh kita jadikan ikutan, tetapi apa yang tidak baik kita jauhkan daripada diri kita, ya anak-anak. Mak Jah ingin kongsikan adalah pengalaman Mak Jah semasa Mak Jah syuting drama episod. Dia dah agak lama juga ya anak-anak. Sampaikan Mak Jah pun tak ingat tajuk dia. Cuma Mak Jah ingat cerita ni dia berlaku di bangunan yang lama, bangunan yang didirikan pada zaman British kolonial, dan bangunan ini sangat istimewa kerana dia merupakan sekolah. Ya, dia adalah sekolah yang sangat popular di Bandar Kelang. Dan sekolah ini memang kalau tak silap Mak Jah telah didirikan pada tahun 1930-an lebih lah begitu. Dan kalau kita tengok bangunan tu memang boleh nampak ciri-ciri kolonial dia, dan dia adalah sekolah yang popular. Jadi sedikit sinopsis cerita yang Mak Jah lakonkan, dia drama episod. Dia mengenai pelajar-pelajar sekolah remaja yang berbagai-bagai perwatakan mereka di sekolah menengah, dan remaja-remaja ini mereka agak nakal. Dan biasalah ya anak-anak, kalau remaja-remaja ni memang mereka agak nakal, tapi mereka juga kreatif. Di dalam cerita itu Mak Jah melakonkan sebagai watak sebagai seorang guru. Kalau tak silap Mak Jah guru disiplin, di mana mereka ni kalau ada masalah mereka akan datang berjumpa dengan Mak Jah.
menyuarakan hasrat mereka. Adalah kawan ni boykot kawan ni kenakan kawan ni. Biasalah remaja-remaja memang begitu. Jadi sepanjang perjalanan syuting kami di sekolah tu, kalau tak silap Mak Jah, kami melakukan syuting tu pada waktu cuti sekolah, kerana kami tak boleh mengganggu student kalau dalam masa mereka sekolah. Jadi kami syuting waktu cuti sekolah. Jadi kami apabila kami biasalah kan, apabila kami pergi syuting, kami telah diberikan tata cara dia, iaitu adalah apa yang kami perlu buat, apa yang kami tak boleh buat, semua dah diberitahu kepada kami. Tetapi ada satu yang Mak Jah ingat, agak misteri juga, kerana cikgu tu cakap, yelah orang yang bertugas tu lah, saya tak ingatlah cikgu ke pengawal ke apa ke, tapi dia ada beritahu kami, dia kata kalau nak syuting boleh, memang dibenarkan sebab kami ada surat kebenaran semua, tetapi dia hanya membenarkan kami syuting kalau boleh, dia kata jangan sampai maghrib. Maknanya kami harus syuting di waktu siang saja. Kalau boleh jangan syuting waktu malam. Jadi kami macam kenapa lepas maghrib tak boleh syuting? Jadi orang ni cakap kalau boleh lah, dia kata jangan selepas maghrib, jangan syuting, syuting waktu siang saja. Jadi kami pun tak apalah, kami pun memulakan penggambaran, kami pun syuting. Biasalah ya anak-anak, kalau kita syuting ni kita tak boleh agak masa kita, kerana kadang-kadang kalau kita nak cepat pun kadang-kadang teknikal ada masalah. Contohnya kan, kamera buat hal ke, ataupun lighting buat hal ke, jadi terpaksa benda tu agak lewat. Jadi kami pun penggambaran berjalan dengan lancar. Tapi bila orang tu bercakap macam tu, tak boleh syuting lepas maghrib, dan ada bilik-bilik yang macam kalau boleh jangan masuk lah, dia kata. Cuma kalau nak masuk tu ada dia boleh masuk. Ada satu bilik tu, kalau seingat saya, bilik ni dia macam galeri. Okey, dia ada banyak barang-barang yang lama, barang-barang yang antik dekat situ, dan dia ada sebuah piano. Tu dia anak-anak. Jadi piano dia, saya pun tak tahulah zaman bila, tapi piano dia agak lama. Mungkin piano ni berada bersama-sama dengan bangunan tu, saya rasa, sebab piano ni dia tidak boleh berfungsi lagi agaknya, kerana dia memang dah lama. Cumanya dia ada history dia lah. Jadi apabila kami nak tahu juga kenapa tak boleh syuting selepas maghrib, kenapa tak boleh pergi bilik ni sorang-sorang, jadi orang tu bercakap dengan kami, dia kata sebenarnya tempat ni agak keras, dia kata dia tak nak menakut-nakutkan kami lah. Kalau boleh, dia kata tempat yang galeri tadi tu, kalau sorang-sorang, kalau you all shooting sampai malam, jangan masuk sorang-sorang, dia kata. Kerana dia kata kalau piano tu selepas maghrib, kadang-kadang dia akan berbunyi, dia akan bermain sendiri, dan itu bagi Mak Jah memang sangat misteri. Sebab dia kata ada orang yang macam panik lah, terkejut. Yelah, piano bermain malam-malam kan, sorang-sorang, bermain sendiri benda tu, tanpa ada pemainnya, dia bermain sendiri. Maunya takut lah kan. Dan piano tu pula kita tahu adalah piano yang dah
jadi barang antik. Okey, nak dijadikan cerita ya anak-anak, kami pun biasalah syuting eloklah. Pada permulaan tu eloklah, tapi kami dah tahulah tempat mana tak boleh pergi, mana limit kami syuting tu. Okey, tetapi nak dijadikan cerita, ada masalah. Okey, kami terpaksa syuting pada waktu malam. Sebab tu ialah ada masalah-masalah yang macam tidak dapat dielakkan. Jadi bila syuting pada waktu malam tu, kami agak terasa jugalah. Pada satu malam tu kami syuting mungkin sampai tak adalah lewat sangat, dalam pukul 10-11 malam macam tu. Dan ini kami dah mulalah rasa macam tempat tu macam aura dia tak bagus. Aura dia memang sangat menyeramkan. Dia tak ada apa pun berlaku, tetapi kami dah mula, makeup artist pun dah mula macam kalau dia letak barang tu, dia dah mula takut dah. Dia tak nak tinggal seorang-seorang. Memang kami akan pergi dekat kawan-kawan yang lain. Sebabnya kita dah mula rasa macam, tadi aku rasa kawan aku dekat sini. Tapi kenapa sebenarnya dia dekat sana? Dah mula rasa benda-benda macam tu. Aura dia dah mula kuat. Okey. Tapi kami tak kisahlah. Kami macam tak nak macam menakutkan diri sendiri kan. And then kantin tu pun dah mula macam, bila kita lalu seorang-seorang, dia dah mula rasa macam ada orang ikut kita. Kita pun macam macam tak sedar hati. Kadang-kadang tempat yang kami letak wardrobe tu jauh. Sebab dalam kelas tu kita tak boleh nak letak wardrobe tu. Jadi bila kita nak salin baju, kita kena pergi dekat wardrobe yang jauh tu. Saya dah mulalah tak nak seorang-seorang. Saya selalunya akan ajak budak-budak mana yang free akan pergi ikut saya. Sebab saya dah rasa lain macam. Lepas tu suami saya cakap dengan saya, masa dia nak ambil saya, dia tengok ada ramai orang dekat kantin. Diorang tengah makan ke, tapi bila dia datang macam mana semua orang pergi? Tak ada. Dia pun rasa macam, dia cakap dengan saya, kantin tu rasa lain macam lah. Kantin dia open air biasalah. Kantin sekolah kan. Dia memang dia lapang kan. Jadi dia rasa macam aura tak baik lah tempat ni. Okey, tapi saya kata tak ada apa-apa kot. Itu mungkin perasaan lah. Saya pun tak nak memikirkan sangat. Sebab kalau kita fikir, kita jadi takut kan. Tapi yang betul-betul terjadi pada Mak Jah memang tidak dapat dielakkan. Kalau seingat Mak Jah, ini adalah hari terakhir Mak Jah syuting. Dan kebetulan diorang nak habiskan semua scene Mak Jah tu kerana Mak Jah ada hal lain. Jadi diorang terpaksa habiskan juga walaupun sampai malam. Okey, tapi malam tu tak adalah malam sangat, dalam pukul 9-10 macam tu lah dianggarkan. Okey, lepas tu kita pun syuting. Dia buatlah semua scene Mak Jah, nak habiskan Mak Jah kan. Lepas tu Mak Jah pun telefon suami Mak Jah sekitar pukul berapa datang ambil Mak Jah kan. Sebab Mak Jah ni biasalah anak-anak Mak Jah ni tak pandai bawa kereta, semuanya kena orang yang hantar, orang yang ambil. Jadinya Mak Jah pun call lah suami, datang suruh ambil. Rasanya tak adalah lewat sangat saya habis. Mungkin saya habis dalam pukul 8 macam tu tapi lepas maghrib lah macam tu. Jadi Mak Jah pun syuting. Masa tu dah habis dah. Okey, dah habis scene, semua dah habis. Kita pun nak rap. Okey, rap untuk Mak Jah lah. Rap tu maksudnya Mak Jah dah habis tapi orang lain ada. Tapi rasanya orang yang lain tu pun dia tak ada syuting dekat sekolah tu, mungkin dekat rumah-rumah di sekitar Lembah Kelang lah, di kawasan yang lain.
Okey, Mak Jah pun dapat panggilan daripada suami Mak Jah. Dia kata kebetulan, saya tak ingat masa tu di Kuala Lumpur ada apa, tapi tak tahulah ada perayaan ke, ada apa, saya dah lupa. Tetapi suami Mak Jah kata jalan memang jam teruk. Dia tak boleh bergerak. Kereta tak boleh bergerak. Mak Jah dah mula berdebar-debar lah, kan, sebab aduh, orang lain semua dah balik dah, anak-anak. Cikgu-cikgu pun yang jaga kawasan tu pun dah balik dah. Sebab adalah 2-3 orang yang tolong jaga semasa kami syuting. Dia pun dah balik dah. Sebab dia tanya Mak Jah, dia kata sekolah ni memanglah sekolah ada, kalau tak silap saya, lobi. Dia ada dekat lobi dekat bawah. Dia ada tangga lah tempat nak ke kelas-kelas tu. Dia, cikgu ni cakap, Kak Khatijah, dia kata, kenapa tak balik lagi? Saya kebetulan masa tu saya duduk kat lobi. Dekat lobi tu dia ada macam sofa. Selesa lah, sangat selesa. Saya kata tak apa, tunggu suami saya. Dia dah on the way dah. Betul ke? Nak saya teman ke? Dia kata, tak apa. Saya kata, saya okey. Okey, kalau macam tu saya balik dululah. Dia kata, okey lah. Dia pun balik. Bayangkan Mak Jah dah berdebar-debar. Sebab hari dah pukul 8. Orang semua dah balik. Tinggal Mak Jah seorang. Anak-anak bayangkanlah betapa takutnya duduk di lobi tu. Dia betul-betul dekat bawah sekali. Dan dia ada sofa. Dia selesa lah. Kalau dia terang, memang ada lampu semualah. Dia okey, dia ada guard lah. Dia ada guard, sekolah tu ada guard, tapi agak jauh. Kita kena macam, dia sekolah ni dia macam atas bukit sikit lah. Dia ada turun ke bawah tu dalam mungkin 100, tak sampai 100 meter kot. Jauh juga. Turun ke bawah tu dia ada pondok guard dekat situ. Okey, dia ada kerusi-kerusi macam taman lah. Tapi dia jauh. Dia bukan dekat tempat yang lobi tu. Dia jauh ke bawah. Jadi Mak Jah tahu dekat bangunan yang sekolah ni, Mak Jah memang tinggal seorang. Aduh, Mak Jah dah berdebar, dah rasa sangat takut. Tapi Mak Jah nak menghilangkan ketakutan Mak Jah tu, Mak Jah ambil buku, Mak Jah baca buku. Okey, Mak Jah baca buku. Mak Jah baca. Lepas tu Mak Jah dengar bunyi, tahu anak-anak. Mak Jah dengar bunyi daun kering. Daun kering yang dipijak oleh manusia. Jadi bunyi daun kan, bila orang pijak, dia bunyilah macam kerit, bunyi macam tu. Lepas tu kepala Mak Jah mulalah berfikir, mana ada daun kering dekat sini? Sebab ini lobi semua simen. Kalau ada pokok-pokok besar pun jauh. Dia bukan dekat kawasan yang Mak Jah duduk ni, semua simen. Dia bangunan sekolah. Ada taman, yalah, ada pokok-pokok pun jauh. Apa yang bunyi daun kering ni? Dia berbunyi jauh, tahu bunyi dia mula-mula. Bunyi dia kerit, bunyi daun kering yang dipijak. Lepas tu dia makin dekat. Mak Jah hati dah berdebar-debar dah. Dah berpuluh-puluh dah. Memang dah takut gila dah. Lepas tu bunyi lagi dekat. Lagi dekat. Dia terasa sebelah Mak Jah. Bunyi daun tu. Bayangkan anak-anak, Mak Jah ini pun dah tegak bulu roma. Mak Jah tak pandang dah, sebab bunyi tu betul-betul dah sebelah Mak Jah. Bunyi daun kering tu. Mak Jah lari, ambil beg Mak Jah. Mak Jah terus nak lari kuat sangat pun tak, sebab dia cerun kan. Jadi Mak Jah macam berjalan yang laju. Mak Jah terus pergi turun ke bawah. Mak Jah tak pandang lagi dah. Tak pandang belakang. Orang kata memang jangan pandang belakang. Mak Jah tak pandang belakang. Bunyi tu berhenti. Tetapi selepas bunyi tu berhenti, anak-anak tahu apa? Kemian, bau kemian yang sangat kuat ikut Mak Jah. Ikut Mak Jah tahu.
Mak Jah memang dah takut sangat ni. Sebab kita tahu dari mana datang kemian. Memang tak ada lah. Sebab bukan ada rumah orang ke apa ke kan. Dia sekolah. Lepas tu Mak Jah pun pergi berjalan. Tapi bila dekat nak sampai Pondok Gad tu, Mak Jah macam pretend sikit, macam orang tak takut lah. Lepas tu Mak Jah tanya dia, Assalamualaikum. Mak Jah tanya, Puan Khatijah tak balik lagi ke? Tak balik, tunggu suami. Tapi bau kemian tu makin lama makin kuat. Lepas tu Mak Jah pun macam lepas tu dia dekat dalam rumah guard tu lah. Lepas tu dia tahu tau, dia boleh rasa Mak Jah takut agaknya. Lepas tu dia keluar. Kenapa? Dia kata tak ada apa. Mak Jah cakap macam tu lah. Tak ada apa, saja tunggu suami dia belum sampai lagi. Saya cakap, lambat ke dia sampai? Jam dekat Kuala Lumpur, jam, saya kata. Lepas tu tak apa, saya temankan Puan Khatijah, dia kata. Tapi Mak Jah tak tahulah sama ada guard ni dia terbau ke ataupun dia saja tak nak cakap dengan Mak Jah, tapi bau kemian tu yang sangat kuat. Tapi dia tengok muka saya, dia macam senyum dan saya pun macam senyum jugalah kan. Saya rasa dia tahu, sebab kalau dia terbau juga dia tahulah. Kecuali kalau dia dah biasa kan, dia dekat kat situ, mungkin dia pun tak kisah. Tapi saya rasa sangat takut, sebab saya takut bunyi yang tadi tu ikut saya. Itu yang membuatkan saya sangat takut. Lepas tu agak-agak dalam dekat pukul 10 jugalah baru suami saya datang. Bayangkan anak-anak, Mak Jah rasa sangat lega bila suami saya datang. Sebab saya tak perlu menghadap semua tu. Saya pun cepat-cepat masuk kereta. Saya cakap terima kasih lah pada guard tu kerana dia temankan saya. Lepas tu Mak Jah pun terus balik. Itu pengalaman Mak Jah berlakon di bangunan sekolah yang sekolah lama tau anak-anak. Selalunya kalau sekolah baru tak ada apa-apa berlaku lah sebab sekolah yang baru. Tapi sekolah ni memang sekolah yang peninggalan British kolonial. Sebab Mak Jah pun ada anak buah Mak Jah yang dia guru sementara di sebuah sekolah lama juga di Bandar Ipoh. Sekolah ni pun adalah sekolah zaman British kolonial dan sangat popular juga di Bandar Ipoh. Dia kata memang semua cikgu-cikgu kat situ tidak akan stay back. Maknanya diorang tak akan tunggu sampai malam. Kecuali kalau ada function, itu pun beramai-ramai. Sebab dia kata pernah sekali tu, sebab kalau tak silap Mak Jah, dia kata ada satu hari tu ada satu cikgu ni dia kena stay back. Dia nampak satu lembaga yang menyerupai orang putih yang kolonial, orang putih kan, orang Mat Saleh tu, dia berjalan. Dia macam kalau waktu maghrib, selepas maghrib, dia akan berlega-lega di sekolah tu. Sebab sekolah tu dulu adalah sekolah yang dia dirikan. Jadi maknanya kalau nasib tak baik, kita akan nampak dia lalu lalang kat situ. Tuan apa namanya, nama Mak Saleh lah. Dia akan berlega-lega. Itu sekolah yang berlaku di Ipoh. Sekolah yang zaman British juga. Jadi Mak Jah kalau boleh lah, Mak Jah memang tak berani lagi nak syuting di sekolah-sekolah yang zaman British ke zaman Jepun ke. Memang sangat memberikan impak yang besar pada diri Mak Jah. Itulah saja perkongsian Mak Jah pada minggu ini. Mak Jah harap anak-anak semua tidak jemu-jemu mendengar cerita Mak Jah, berkongsi pengalaman. Kalau ada apa-apa anak-anak nak komen cerita-cerita misteri yang anak-anak lalui, sila tinggalkan komen di situ. InsyaAllah nanti Mak Jah mungkin boleh ceritakan balik pengalaman anak-anak yang pernah mengalami
peristiwa misteri yang anak-anak lalui. Apapun, Mak Jah mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak pada anak-anak Mak Jah di luar sana kerana sudi sokong cerita Mak Jah ni, sudi bersama-sama dengan Mak Jah. Jadi jasa baik anak-anak di luar sana tak pernah Mak Jah lupakan, sentiasa dalam doa Mak Jah. Tapi sebelum Mak Jah mengundurkan diri, ingat ya pesan Mak Jah. Jangan leka hidup di dunia ini kerana ada yang memerhatikan kita di luar sana.